Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah latihan praktis sumatif 4, biologi tingkatan 4 di buku teks muka surat 82 dan juga 83. So, kita tengok soalan yang pertama. Soalan pertama, lilin adalah sejenis lipid. Lipid didapati dalam kutikel daun, atas permukaan daun, buah-buahan dan juga biji. Terangkan fungsi lipid. Okey. So, kalau kita tengok kat sini, sebenarnya lipid ni ada 4 jenis. Pertama adalah lemak. Lemak ni yang terdiri daripada triglycerida. Apakah itu triglycerida? Triglycerida adalah lipid yang terdiri daripada satu gliserol. Okey, gabungan satu gliserol dan 3 asid lemak membentuk triglycerida. So, pembentukan triglycerida adalah disebabkan kondensasi. Kalau nak gabung, kondensasi. Kalau nak pecah, ia melibatkan penguraian. So, lipid ni ada 4 jenis. So, kita ada lemak, kita ada lilin, kita ada fosfolipid dan kita ada steroid. Nah, persamaan antara empat lipid ni, persamaannya, ia merupakan bahan semula jadi yang tak larut air. So, dia kalis pada air. So, kalaulah lilin ni satu cirinya dia tak larut air, dia sebenarnya lilin ni dapat menghalang kehilangan air dari buah, oleh itu dapat mengekalkan kesegaran buah dan melambatkan proses penguraian buah. So, nampak tak? Selain tu, ini adalah fungsi general untuk lipid. Fungsi general untuk lipid secara amnya adalah sebagai tenaga simpanan bagi haiwan, juga berfungsi sebagai pelapik untuk melindungi organ dalaman dan juga penebat bagi haiwan. Okey, so soalan nombor 1 tadi kan. So, fungsi lilin menghalang kehilangan air daripada buah, mengekalkan kesegaran dan juga melambatkan penguraian buah. So, dan satu lagi, kalau untuk daun ni, cuticle ni, dia dapat mengurangkan kadar transpirasi. Okey. Nah, kemudian soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ini, okey, kita tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2, rajah 1 menunjukkan satu nukleotida. Nyatakan komponen P, R dan Q. Dan lengkapkan rajah 2 untuk menunjukkan satu molekul DNA yang lengkap. So, kita tengok sikit tau. Apakah itu nukleotida? Nukleotida ini sebenarnya dia adalah unit asas bagi asid nukleik. So, maksudnya satu monomernya, satu ni adalah nukleotida. Untuk membentuk nukleotida, dia terdiri daripada 3 bahan, iaitu kumpulan fosfat, gula pentosa dan juga base bernitrogen. Okey. Right. Okey. So, gabungan panjang nukleotida panjang ni. Okey. So, ia membentuk asid nukleik. So, unit asasnya nukleotida. Rantaian nukleotida ada 2 jenis. Satu adalah RNA, satu lagi adalah DNA. So, apakah beza antara RNA dengan DNA? Perbezaannya, RNA adalah rantai tunggal. Kalau DNA dia adalah berbenang ganda 2. Apakah persamaan antara RNA dan DNA? Persamaannya kedua-duanya adalah rantaian polinukleotida atau persamaannya unit asasnya adalah nukleotida. So, tadi kita dah kata DNA adalah rantai terdiri daripada rantaian polinukleotida ganda 2. So, kalau kita nampak kat sini, okey, ini adalah satu rantaian nukleotida. So, ini adalah rantaian asid nukleik. Yang panjang ni, ini adalah kita panggil dia sebagai polinukleotida. Okey, so kita ada 2 yang ini. Kita kata ini adalah asid nukleik yang mana satu, ini adalah DNA. Kenapa DNA? Sebab dia ada dua rantaian. So, kalau kita nampak kat sini, okey, ini kita panggil dia sebagai base bernitrogen. Base bernitrogen ni ada pelengkapnya masing-masing. Jika base nitrogen tu adalah tiamina, okey, pasangannya adalah adenina. Kalau dia sitosina, pasangannya adalah guanina. So, senang kata, kita nak kata base bernitrogen ni ada soulmate dia masing-masing. Kalaulah kita kata A, soulmate dia adalah timina. Kalau G, soulmate dia adalah di sini adalah sitosina. This one. Okay. Right. So, kita tengok soalan. Soalan nombor 2.
So soalan nombor 2, lengkapkan rajah. Okey, dikatakan kat sini tadi. Okey, namakan komponen P, Q dan R. So komponen P, Q dan R ni, P ni kalau kita nampak P, huruf P ni bulat, ini adalah sebenarnya ini adalah kumpulan fosfat. Okey, ini adalah kumpulan fosfat. Kemudian kita ada nampak yang ini. Awak nampak dia dalam bentuk macam bentuk dia ada 5 ni. Ini sebenarnya ini adalah gula. Gula apa? Ini adalah gula pentosa. Ini tadi yang ada dia punya soulmate-nya yang ini. Ini adalah base bernitrogen. Okey. Now, tadi kita kata molekul DNA ni sebenarnya terdiri daripada sebenarnya dia adalah rantaian ganda 2 kan. So macam mana kita nak lukis? Kita nak lukis dia mesti soulmate, partner. Dia tak boleh lukisan dia macam ni. Ini salah. Ini bukan soulmate dia, ini bukan pelengkap dia. So yang betul dia mesti macam ni. Okey. Macam tadi kan kita kata kalau A partnernya T. Timah. Ali partner dia timah, katakanlah macam tu. Okey, Gina partner dia siapa sini? Sitosina. So dia macam ni. Okey, alright. So inilah gambar dia. So kat sini pun sama. Saya minta maaf lukisan saya abstrak sangat. Okey. Right. Okey, subhanallah walhamdulillah. Okey. Right. Okey. Okey, so macam ni lukisannya. So ini adalah rantaian DNA. Lagi sekali, rantaian DNA ni sebenarnya terdiri daripada berbenang polinukleotida. So maksudnya satu nukleotida ni akan jadi banyak-banyak membentuk polinukleotida. Kalau polinukleotida jenis ini adalah jenis, namanya kita kenali dia sebagai DNA. So kita teruskan untuk latihan seterusnya. Soalan seterusnya. So soalan seterusnya. Nyatakan perbezaan antara struktur molekul DNA dan juga polipeptida. Okey, pertama perbezaannya adalah dari segi monomer, unit asas. Kalau polipeptida, ini adalah untuk protein. So, protein unit asasnya adalah asid amino. Kalaulah DNA, unit asasnya adalah nukleotida. Nukleotida yang panjang, dia akan membentuk rantaian polinukleotida. Okey, so kalaulah polipeptida pula, ini sebenarnya adalah rantaian asid amino. Kemudian kat sini, apakah perbezaan antara struktur DNA dan juga RNA? Perbezaannya yang ini adalah rantaian ganda 2. Okey, ini adalah rantaian ganda 2. Ini pula adalah rantaian tunggal. Okey, so tengok sini jawapan dia. Okey, now di sini dia kata tadi struktur, apakah perbezaan antara struktur DNA dan juga polipeptida? So DNA ni terdiri daripada 2 rantaian polinukleotida, iaitu unit asasnya nukleotida. Kalaulah unit asasnya nukleotida, manakala rantai polipeptida ni sebenarnya dia terdiri daripada rantaian asid amino. Okay, now soalan nombor 2. Beza antara DNA dan juga RNA. So kalau DNA macam ni, dia double. Kalau ni dia jadi satu je. So rDNA adalah rantaian ganda 2 polinukleotida, manakala RNA adalah satu rantaian tunggal nukleotida ataupun polinukleotida. Okay, right. So, seterusnya. Okay, bagaimanakah air boleh membantu proses respirasi dalam pencernaan dan apakah ciri yang membolehkan hidupan akuatik boleh hidup di musim sejuk? Okay, so ini adalah fungsi-fungsi air. Nah, fungsi air, kalaulah kita tengok sini, fungsi air ni adalah banyak dia punya fungsi. Pertama, dia adalah terlibat dalam keseimbangan osmosis dan juga kesegahan, dan ia juga adalah medium pengangkutan. Dia terlibat dalam tindak balas biokimia mengekalkan suhu badan. Soalan, okey, kalaulah kat sini, okey,
Air ni penting dalam medium pengangkutan. Contoh adalah seperti darah. Dalam darah kita ada nutrien. Dalam darah kita ada oksigen. Okey. So, sini. So, bagaimanakah air membantu proses respirasi dan pencernaan? Kerana air boleh melarutkan oksigen dan juga gas karbon dioksida untuk diangkut ke dalam darah. Okey, dan juga air melarutkan makanan tercerna seperti glukosa, asid amino dan juga plasma, dan ini juga diangkut oleh darah. Okey. Now, kemudian kita tengok kat sini, apakah apakah ciri-ciri yang membolehkan hidupan akuatik terus hidup di sepanjang musim sejuk? Awak bayangkan ini kan macam dekat kutub utara. Okay, tempat yang sejuk. Macam mana orang kutub utara tu, kan awak perasan tak dia orang boleh lagi pancing ikan? Kita nak bayangkan ni sejuk. Bilalah ais akan jadi terapung tau. So bila ais tu terapung, ikan dekat bawah ni ada ikan kat bawah ni. Ikan ni masih boleh hidup. Kenapa? Bila air bertukar menjadi ais adalah kurang tumpat. Bila dia kurang tumpat daripada air, ia menyebabkan ais ni terapung. Bila ais ni terapung, dia boleh memerangkap haba. So, mengelakkan air yang kat bawah ni, daripada beku. So, inilah ciri yang membolehkan organisma akuatik tu boleh terus hidup kat bawah ni. Walaupun atas tu ais, macam sungai, pada musim sejuk, atas ni adalah ais. Tetapi, di bawah ni masih ada lagi ikan. Ini ikan. So ciri ais ni yang kurang tumpat ni, bila dia jadi pepejal menjadi ais, ini yang menyebabkan organisma di bawah ni masih boleh hidup. Okey, so kita teruskan. Now, soalan nombor 5. Soalan nombor 5, Rajah 3 menunjukkan tindak balas pembentukan dan juga penguraian lipid. Kalau saya ajar anak murid saya, kalau bentuk ni macam kahwin. Ini melibatkan kondensasi. Kalau kahwin boleh cerai kan? So penguraian ini melibatkan hidrolisis. Okey. So kalaulah kita tengok daripada sini, kalaulah ni, ini daripada K, satu glycerol. Ni sebenarnya ini glycerol. Glycerol dia kahwin dengan 3 asid lemak. So ni membentuk yang ni. So P ni adalah kondensasi. Kalaulah kondensasi senang kata kahwin boleh cerai, daripada M ni dia boleh diceraikan, boleh dipecahkan. So proses Q ini adalah hidrolisis. Okey. So K adalah glycerol, A adalah asid lemak. So gabungan ni, ini kita kenali dia sebagai triglycerida. Okey, now soalan. Asid lemak boleh dibahagikan kepada asid lemak tepu dan juga lemak tak tepu. So apakah perbezaan antara lemak tepu dan lemak tak tepu? Okey, kalaulah lemak tepu ni dia ada ikatan tunggal, dia tak ada ikatan ganda dua. So dia stabil tau. Kalaulah lemak tak tepu, dia ada ikatan ganda dua, sekurang-kurangnya ada satu. Kedua, ni kalau macam ni baru satu markah tau. So kedua, tidak membentuk ikatan kimia dengan atom hidrogen kerana semua ikatan itu telah tepu. Senang kata macam ni kan? Dia dah tepu. Dia dah tak boleh lagi nak tambah dengan atom hidrogen. Kalau macam ni, ganda dua. Okey, ini boleh putus satu, boleh tambah lagi atom hidrogen kat sini. Okey, so ini dia kata, kalaulah ikatan tak tepu ni, dia ada ikatan ganda dua. Bila ada ikatan ganda dua, maksudnya yang ganda dua ni, yang ini, okey, ini, alright, boleh dipecahkan tambah hidrogen di sini. Okey, itu adalah statement untuk ayat nombor 2. Kemudian yang ketiga, didapati dalam keadaan pepejal pada suhu bilik. Yang ini cecair pada suhu bilik. Yang ini sumbernya adalah mentega lemak haiwan. Yang ini adalah minyak sayuran, minyak zaitun dan juga ada minyak ikan dalam bentuk, rulesnya mesti dalam bentuk cecair. Yang ini mesti dalam bentuk pejal. Alright, so kita teruskan. So,
Soalan esei, kita masuk bahagian esei. Okey, Rajah 4 menunjukkan penghasilan karbohidrat melalui proses fotosintesis. Karbohidrat ialah sejenis makromolekul. Apakah itu makromolekul? So, makromolekul adalah sebatian organik yang besar. Bila kita kata makro, dia adalah satu sebatian yang besar dan juga sebatian yang kompleks, terdiri daripada unsur karbon. So, kebanyakan makromolekul ialah polimer. Polimer tu dia macam ni lah, dia ada rantaian yang terdiri daripada molekul kecil. Kalau satu, ini namanya monomer. Gabungan monomer yang banyak, monomer, ini kita panggil sebagai polimer. Okey, so tadi, again, kalaulah awak nampak daripada monomer untuk membentuk polimer, ini adalah kondensasi. So, awak kena ingat, kalaulah untuk karbohidrat, karbohidrat, saya ambil satu karbohidrat. Karbohidrat ni monomernya kita kenali sebagai monosakarida. So, monosakarida ada 3 jenis. Satu, kita ada glukosa, fruktosa, galaktosa. Galaktosa ni adalah dalam susu. Kalau fruktosa adalah dalam buah. Okey, so kita kata kat sini, macam mana kita nak bentuk polisakarida. Polisakarida ni sebenarnya unit asasnya, monomernya adalah glukosa ataupun monosakarida. Macam mana ia terbentuk? Ia terbentuk daripada gabungan molekul ini, monosakarida, okey, yang melibatkan ada air yang disingkirkan. Okey, so soalan C. Okey, jelaskan pembentukan, soalan B, jelaskan pembentukan polisakarida. Tadi kita kata pembentukan polisakarida adalah melalui proses yang kita kenali sebagai kondensasi. Ia melibatkan beratus monosakarida. Apakah monosakarida yang spesifik? Ia adalah glukosa. Now, soalan C, bincangkan kepentingan sebatian organik utama dalam sel. So, awak ingat dalam tajuk ini adalah komposisi kimia. Komposisi kimia ni kita boleh pecahkan dia kepada sebatian organik dan bukan organik. So, kita ada 2 jenis sebatian. Dalam tajuk ni tahu, 2 jenis sebatian. Satu adalah sebatian organik, satu lagi tak organik. Okey. Kalaulah tak organik, satu je, which is H2O, air. Kalau organik sebenarnya ada 4. Kita ada karbohidrat, kita ada protein, kita ada lemak, dan juga kita ada asid nukleik. Okey, so soalan dia, C, bincangkan kepentingan sebatian organik utama. So, yang utama tengok kat sini. So, yang paling utama pertama adalah karbohidrat. So, karbohidrat dia membekalkan tenaga. Dan tenaga simpanan tu ada 2 jenis. Kalau kat tumbuhan adalah kanji, manusia glycogen yang disimpan di hati. Okay, kemudian juga dia memberi sokongan kepada bentuk iaitu selulosa dan juga kitin. So, selulosa ni sebenarnya adalah sejenis polisakarida. Okay, now protein. Apakah kepentingan protein? Nombor 2. Sebanyak 15% protoplasma terdiri daripada protein. Protoplasma ni apa? Protoplasma ni adalah sebahagian daripada struktur sel. Okey. Kemudian membentuk sebahagian daripada struktur membran plasma. Okey, ini adalah untuk protein. Kalau lipid membentuk 15% protoplasma juga. Okey, komponen utama dalam membran plasma iaitu fosfolipid dan juga komponen utama untuk hormon. Contohnya estrogen dan juga progesteron. Ini adalah lipid yang mana satu? Ini adalah sejenis lipid steroid. Okey, kemudian nombor 4, asid nukleik. Asid nukleik ni adalah berfungsi untuk menyimpan maklumat genetik daripada generasi ke generasi. Kan, DNA kan? Kemudian digunakan sebagai acuan untuk menghasilkan RNA dan seterusnya menghasilkan protein oleh RNA. Dan juga ia terlibat dalam membentuk sebahagian daripada enzim proses pencernaan. So, enzim ni sebenarnya terhasil daripada melibatkan asid nukleik. Ini ada dalam tajuk
translasi, saya tak ingat yang ni. Tapi ni ada dalam buku teks tingkatan 4. Okey, so kita teruskan. Soalan nombor 7. Encik Arif mengamalkan diet rendah karbohidrat. Cadangkan apakah yang perlu dibuat untuk mengurangkan kanji dalam ubi kentang semasa menyediakan makanan. Dia nak rendah kalori. Okey. Now, so rendam kentang yang dipotong dalam ais pada tempoh yang lama. Kenapa? Sebab ini dapat menyingkirkan sebanyak kanji boleh daripada kentang sebelum dimasak. Yang ini pun something new untuk saya. So, korang boleh Google lagi macam manakah yang boleh dibuat ni tau. Kemudian nombor 8. Hasil kajian biologi telah banyak diaplikasi dalam pelbagai industri untuk meningkatkan mutu dan produktiviti serta mengatasi masalah. Antara kajian yang kini dimanfaatkan oleh ahli saintis di alam sekitar ialah plastik terbiodegradasi. Menarik. Okey. Dan bateri mesra alam. Sekumpulan ahli sains di Malaysia telah berjaya mencipta bateri mesra alam dengan menggunakan pulpa rumpai laut. Pada pendapat anda, bagaimanakah kajian mengenai unsur kimia dalam rumpai laut dapat membantu ahli sains mencipta bahan mesra alam? So, ini adalah satu ciptaan yang sangat membantu kita menjaga alam sekitar. Okay, now, yang ini adalah something new untuk saya juga. Pulpa rumpai laut merupakan bahan yang sesuai digunakan sebagai lapisan pengasingan untuk bateri. Kenapa? Sebab sifatnya adalah mempunyai kadar penyerapan yang tinggi. Komponen utama pula dalam pulpa adalah selulosa, polimernya iaitu polimer bagi karbohidrat. Yang ini cadangan saya. You guys boleh Google tengok macam manakah bentuk bateri itu untuk menambahkan kefahaman awak. So, itu sahaja untuk praktis sumatif bab 4. Saya minta maaf atas segala salah dan silap. Okay, thank you.